Tan Sri, terima kasih Muhammad Menteri. Balik sedikit kepada isu Kesda yang didakwa terlibat dalam politik semasa pilihan raya, khususnya yang terdekat ialah di Manik Urai. Saya boleh menerima hujah yang dikatakan bahawa sebahagian daripada program Kesda ni adalah ongoing, ya, mungkin bertembung dengan pilihan raya, jadi tidak dapat dielakkan. Soalan saya bukan isu program tetapi isu fasiliti Kesda, pejabat-pejabat Kesda digunakan sebagai tempat perhimpunan dan gerakan kepartian semasa pilihan raya Manik Urai tempoh hari. Apa komen Yang Berhormat Menteri? Yang berhormat dari Kuala Kerai, sebenarnya apa yang saya katakan tadi memang benar. Kalau dia melibatkan perhimpunan, pertemuan, contohnya pertemuan Yang Berhormat Menteri dengan peneroka-peneroka, itu merupakan sebahagian daripada langkah yang biasa kita lakukan sama ada musim pilihan raya ataupun tak pilihan raya. Takkanlah perkara ini sebahagiannya terus kita katakan merupakan kita salah guna. Jadi takkanlah saya nak membazirkan duit kerajaan untuk saya bercakap, berjumpa dengan peneroka, malahan atas arahan kita, contohnya pegawai-pegawai kanan terpaksa bertemu di hotel-hotel di Kota Baru. Bukan tak boleh, tapi itu akan melakukan pembaziran. Ya, begitu juga contohnya dalam konteks yang sedia ada. Saya yakin di peringkat kerajaan negeri, musim pilihan raya pun ahli yang berhormat sedar sebahagian prasarana yang ada sepatutnya contoh macam masjid digunakan untuk rumah beribadat, malahan itu tempat untuk kumpulan-kumpulan tertentu, malahan kita tak boleh masuk pun. Ya, takkan itu sebahagian daripada penyelewengan dari segi konteks agama yang lain. Ya, sehingga kita tak boleh menggunakan. Ada sekali itu saya solat sembahyang maghrib, tapi bila solat sembahyang maghrib rupanya ingat kita nak ada sedikit pertemuan jamu makan sambil bertemu dengan masyarakat. Rupanya masjid yang salah, tapi saya tunaikan solat itu, ya. Tapi bila dia adakan tak boleh dia cakap kerana ini bukan tempat dia. Tempat dia kita terpaksa gunakan rumah yang lain. Itu sebenarnya untuk tempat kita beribadat, bukannya tempat kita berpolitik sepatutnya. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri dan Yang Berhormat Menteri. Saya tak nak sentuh yang mengguna agensi ini, sebab sama-sama mengguna itu biasa lah. Yang saya nak tanyanya, apakah Yang Berhormat sedar Kesda ni dah lama di tubuh, sudah lama sangat dah, dan penduduknya bukanlah ramai sangat yang terlibat dengan aktiviti tanaman semula, kelapa sawit ke ataupun tanaman-tanaman lain macam-macam dah. Jadi saya nak minta Yang Berhormat, apakah Yang Berhormat cadang nak bedah siasat Kesda daripada atas sampai bawah, termasuk pengurusi, lembaga pengarah, semua sekali, dan melantik orang-orang yang betul-betul profesional, ada pengalaman, ada keupayaan, supaya dapat mengurus mentadbir sebuah agensi yang begitu penting. Sudah lama diwujud, tidak sedikit wang yang telah dilaburkan, tetapi masih terdapat golongan miskin, orang yang dhaif yang masih nampak belum terbela, dan macam-macam lagi. Ini yang saya kadang-kadang malas juga saya nak tanya Yang Berhormat, tapi kadang-kadang letih. Jadi saya minta lah, bukan ada apa-apa sentimen, cuma yang pentingnya fokus. Kalau nak lantik lalu bukan pengarah orang-orang tertentu, boleh lantik, tapi macam penerajunya mestilah di kalangan orang yang cerdik, pandai dan ada pengetahuan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat daripada Pasimas. Sebenarnya satu ketika dalam beberapa minggu yang lalu saya telah mempengerusikan satu mesyuarat yang melibatkan agensi-agensi pembangunan wilayah yang ada di peringkat kementerian, bukan hanya Kesda, Kejora, Kedah dan agensi-agensi yang lain. Bagaimana pentingnya kita memastikan supaya satu pertindihan tidak akan berlaku di antara pembangunan wilayah ini, ya, dan kumpulan sasar tidak akan dapat kita bangunkan, dan penambahbaikan perlu dilakukan. Ini sebahagian daripada langkah-langkah InsyaAllah dalam masa terdekat bagi tempoh kepada saya untuk memperbaiki beberapa sistem pengurusan pentadbiran agensi-agensi ini, supaya ianya akan lebih fokus tentang matlamat sebenar dan tujuan ianya diwujudkan. Dan kita tidak mahu nanti besok
ianya akan pembaziran berlaku dan akhirnya rakyat masih dalam keadaan yang miskin. Tapi saya yakin kesedar walaupun dah begitu lama, tapi ianya boleh membantu rakyat. Luar bandar, saya pun buat pertama kali bila turun kat situ. Masa pilihan raya kecil, saya terkejut di kawasan tu. Begitu daib sungguh masyarakat di kawasan itu. Itu yang saya katakan, menang tak menang, yang penting kepada kita masyarakat yang memerlukan. Saya telah letakkan banner rumah-rumah PPRT. Selepas pilihan raya, masa menang ke kalah kita tak tahu, tapi yang dah kita tahu pun, kita banner rumah-rumah yang sedia ada. Dan saya maklumkan dengan Yang Berhormat Menteri, iaitu yang mewakili negeri Kelantan, BT sekarang Menteri pastikan pantau pembangunan kemudahan-kemudahan perumahan ini di peringkat kawasan yang saya sebutkan ini akan dapat dilaksanakan. Terima kasih Wak. Baguslah cepat. Untuk makluman Yang Berhormat, orang di sana masih lagi minum air tadahan. Ya. Air tadahan yang kotor, yang najis. Itu saya tahu. Itu tahu ya? Terima kasih. Yang tahu. Saya tahu sebenarnya di Kelantan Yang Berhormat, untuk makluman, sebahagian besar, lebih daripada 70% air yang tak ditawar, yang tak bertawar, yang kita katakan untreated water, ya, clean water yes, air yang tak bertawar, dirawat dan yang tak dirawat, untreated water, ini yang kita katakan masih lagi berlaku, ya, dan perlu, ini sebahagian daripada kerangka yang kita termasuk lakukan. Di Pasir Mahal, termasuk di kawasan saya kita akan di luar bandar, ya, air pun tak ada. Kita akan bantu Yang Berhormatnya. Yang Berhormat, akhir sekali saya ingin menjawab isu dan seranan daripada Yang Berhormat Kuala Kerau, Yang Berhormat Kuala Nurus, Yang Berhormat Pasir Salak menyentuh mengenai kemajuan masyarakat, berhubung kait dengan cadangan Yang Berhormat daripada Kuala Kerau supaya pendidikan prasekolah kemas digabung dengan program Permata. Mulai tahun 2009, program perluasan Permata telah mula dilaksanakan di Kemas. Tumpuan program Permata adalah kepada anak-anak dari keluarga berpendapatan rendah bagi membolehkan kanak-kanak di kumpulan ini menikmati taraf kualiti asuhan dan didikan yang diterima oleh kanak-kanak di taska swasta. Sejumlah 70 juta ringgit disediakan untuk menaik taraf 220 taska kemas kepada taska Permata, bertujuan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan awal kanak-kanak di bawah umur 4 tahun yang holistik, terutama untuk kanak-kanak di kawasan luar bandar. Berhubung dengan cadangan Yang Berhormat Kuala Kerau, Kuala Nurus, agar diwujudkan dasar pendidikan para sekolah dan agensi yang bertanggungjawab bagi memantau penyelewengan pendidikan para sekolah. Terdapat 3 agensi yang mengendalikan pendidikan para sekolah, iaitu Kementerian Pelajaran, Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional dan Kementerian Kemajuan Luar Bandar. Kementerian melalui Kemas merupakan salah satu agensi daripada agensi kerajaan yang menyediakan pendidikan prasekolah dengan memberi tumpuan kepada masyarakat di luar bandar. Selain itu, pada akhir 2012, semua sekolah kerajaan termasuk Kemas dan swasta akan dimasukkan ke dalam sistem pendidikan kebangsaan, dan Kemas sentiasa memantau dan melaksanakan naziran secara berkala di semua tabika dan taska Kemas bagi mengelakkan sebarang penyelewengan berlaku. Yang Berhormat